Secara sepintas lalu, suka saya buat sedikit revision, pengulangan sebagai peringatan bersama. Surah Al-Fajr ini adalah merupakan surah Makkiyah, iaitu satu surah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bumi Mekah. Dan surah ini diturunkan kerana Allah nak menceritakan kepada kita tentang satu penyakit, satu problem yang banyak dihadapi oleh umat manusia, khususnya bukan setakat kepada orang-orang kafir yang kufur kepada Allah, tetapi penyakit atau problem ni sudah mula menghinggapi kepada masyarakat Muslim secara umumnya. Apa problem, apa masalah, apa penyakit tersebut? Iaitu hubbud dunia. Penyakit dia ialah cinta dan kasih kepada dunia, ataupun istilah moden kita sebut sebagai materialisme. Terlampau mengagung-agungkan keduniaan sehingga melupakan Allah, Nabi dan Rasul serta syariat, apatah lagi konsep pelanggaran terhadap hukum-hukum yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di awal surah Al-Fajr itu secara khusus Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan solution, iaitu jalan penyelesaian antara jalan-jalan kaedah-kaedah yang boleh diambil oleh manusia untuk mengikis sifat terlampau kasih dan cinta kepada dunia. Pertama ialah menerusi sumpah-sumpah yang dibariskan oleh Allah. Ada 4 sumpah di awal surah Al-Fajr. Wal fajr walayalin ash wasyaf'i wal watr wal laili idza yas. Jadi secara ringkas, wal fajri itu hikmah yang terkandung di sebaliknya ialah Allah nak memperingatkan kepada kita ialah tentang kebangkitan manusia selepas kematian mereka. Maksudnya kita hidup sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Hidup kita ni bukan berakhir dengan kematian semata-mata, tapi di satu saat, di satu masa, kematian kita tersebut akan dikembalikan kepada Allah. Allah akan bangkit balik untuk dikira, untuk dihisap segala amalan dan perbuatan kita, dari sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara di hadapan Allah kelak. Jadi bila ni kita fikir, kita ingat tentang mati kita yang nak bangkit balik duduk depan Allah, mudah-mudahan ni salah satu cara ataupun kaedah nak mengurangkan sifat terlampau kasih dan cinta kepada dunia. Yang kedua, hikmah di sebalik walayalin ash ialah Allah nak menceritakan kepada kita hamba-hamba dia supaya mencari waktu-waktu, time, peka, alert dengan waktu di sisi Allah yang Allah mustajabahkan doa kita. Waktu-waktu penting yang Allah buka doa ni untuk dimakbulkan olehnya. Ada huraian, ada syarahan dia. Kemudian yang ketiga, wasyaf'i wal watr, yang genap dan yang ganjil. Ada sebahagian ulama yang memaknakannya dengan waktu solat, kerana sifat rakaat solat tu ada sifat dia genap, ada sifat dia ganjil. Dan yang paling penting secara umum, kita jangan menjadikan hidup kita ni ganjil. Maksud ganjil, hanya pilih kehidupan dunia semata-mata tanpa kita menggenapkan dengan kehidupan akhirat kita. Jadi siapa yang pilih dunia semata-mata, ambil satu, ambil hak ganjil, ambil hak tunggal ni, maka celaka dan binasalah hidup dia.
Tapi sebagai manusia Muslim yang beriman kepada Allah, kita kena genapkan dengan satu lagi kehidupan, fikir satu lagi kehidupan, ialah alam akhirat kita. Yang keempat, wal laili iza yas, dan malam apabila ia berlalu. Di sini Allah nak memperingatkan tentang pengurusan masa. Sama ada kita sedar atau kita tak sedar, sama ada kita beriman atau tak beriman, sama ada kita lalai, leka dan sebagainya, masa akan tetap dan terus berjalan. Dia tak akan pernah menunggu kita. Jadi ambillah peluang daripada masa dan umur yang Allah bagi pada kita untuk diuruskan dalam kehidupan kita dengan baik. Dan dalam ayat ni juga Allah nak memperingatkan malam apabila ia berlalu supaya kita mengisinya dengan perkara-perkara yang berfaedah dari sudut amalan dan ibadah di penghujung malam. Antaranya berbicara tentang waktu tahajud dan waktu sahur, antara waktu yang mustajabah, dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah secara ringkas, secara lebih kurang tentang hikmah-hikmah di sebalik 4 lafaz sumpah Allah di awal surah Al-Fajr.